Kalau kata kita pergi ke Switzerland, tolonglah jangan miss perkara ini. Bila winter passes dekat mountain ni dia tutup. Manjat gunung Matterhorn ni. Bukan nak manjat sampai gunung, tapi tepi gunung dia je. Tapi it's okay lah. Kita jumpa lagi dalam Rare TV. Terima kasih kepada semua subscribers kita yang berada di Brunei, Indonesia, Singapura dan Malaysia. Juga yang ada di seluruh dunia. Alhamdulillah, hari ini kita nak bercerita tentang pengalaman saya sendiri sebagai traveller. Tapi kali ini kita nak pergi sebuah negara. Negara ini adalah negara yang termahal di Eropah selepas negara-negara Skandinavia. Okey, nama negara ini adalah Switzerland. Bendera dia mudah, warna merah dan ada logo tambah di tengah-tengahnya. Hari ini kita nak bercakap tentang 10 perkara yang sebenarnya kalau kata kita pergi ke Switzerland, tolonglah jangan miss perkara ini. Tapi ramai juga sebenarnya yang miss kerana apa yang kami alami sebenarnya di Switzerland memang biasanya adalah pengalaman-pengalaman yang sangat rare. Pengalaman pertama yang you all tak boleh miss ialah merentasi gunung menggunakan Katrin dari Kandersteg ke Goppenstein. Tiket untuk Katrin ini hanya 27 Swiss franc ataupun lebih kurang RM110 sahaja dengan jarak perjalanan hanya 15 minit, tetapi dia dah potong jarak perjalanan berjam-jam kalau ikut mountain passes. Ini sekarang ni dekat atas Katrin. Kita nak cross dari gunung-gunung yang banyak-banyak ni. Bila winter passes dekat mountain ni dia tutup. Jadi kita kena tak nak, suka tak suka kita kena naik train yang bawa kereta. Jadi pun menarik juga. Tapi kalau kata nak scenic drive, masa sama dia buka lah gunung-gunung ni balik semua. Okay, sekarang ni pemandangan snow sangat tebal dekat atas, jadi kita kena naik train. Sepanjang dalam perjalanan nak merentas gunung melalui Lochberg Tunnel, ini memang sebelum nak masuk tunnel tu saja dah kiri dan kanannya kita nampak sangat cantik. Lagi-lagi kalau kata kita datang dari arah Kandersteg, memang Kandersteg ni adalah kampung yang paling kita suka sekali. Memang kalau kata kita pergi ke Switzerland, kita biasa akan menetap di Kandersteg, salah satu pilihan yang utama untuk kita. Dan kemudian apabila dia dah mula saja masuk ke dalam tunnel tu, dia dah gelap je lah. Tunggu saja semasa dia keluar. Semasa dia keluar pula di Goppenstein ni, dia memang elevated sedikit. Dia macam dekat atas flyover kita punya station tu. Jadi bila kita turun tu, kita rasa macam ada rasa gayat sedikit, tetapi dia punya view dia memang scenic sangat-sangat. Masa ni memang kagum lah. Dan ini satu experience yang memang sangat rare. Seterusnya pengalaman kita yang kedua yang you all tak boleh nak miss. Penggunaan mountain passes di Switzerland sangat-sangat cantik dan scenic. Jadi memandulah dengan enjoy pemandangan yang, ya Allah, pemandangan dia memang setiap kali tengok nangis. Ya Allah, yang ini yang berlaku dekat Switzerland kerana ada terlampau banyak mountain passes yang cantik gila. Apapun memang menarik. Kita terasa macam berjalan di atas awan dengan jalan yang zigzag dengan kiri kanannya. Kalau kata masa musim bunga, ya Allah, kiri kanan kita tengok bunga-bunga liar yang berkala-kala. Sangat banyak daffodil dan juga tulips liar yang kita rasa macam setiap kali baru jalan sikit nak berhenti, jalan sikit nak berhenti, jalan sikit nak berhenti, kena ambil gambar. Ini adalah pengalaman nombor 2 yang you all jangan miss kalau kata you all pergi ke Switzerland. Sebuah negara yang ada 4 musim dalam bila-bila masa you all pergi. Kalau kata walaupun you pergi masa sama, kalau you naik setinggi Flior La Paz, Albu La Paz, Furka Pass, you akan still merasakan winter walaupun semasa sama. Yang ketiga, inilah pengalaman yang jarang, yang rasanya orang Malaysia memang malas betul lah nak try benda ni, iaitu memasak cheese fondue. Cheese fondue adalah makanan tradisional yang sangat digelai oleh orang-orang Switzerland. Maklumlah dekat sana Switzerland ada banyak susu lembu dan terkenal dengan keju-keju yang berkualiti tinggi. Dan juga terkenal juga dengan wine dia. Jadi sebab itu mereka suka makan cheese fondue. Sambil-sambil
cheese fondue ini boleh memanaskan badan. Kita boleh buat walaupun tanpa menggunakan wine. Okey, sekarang kita tengok macam mana Saiful Nang berada dekat Switzerland sekarang ni. Dia nak ajar you all atau nak share pengalaman dia buat cheese fondue. Sekarang saya berada dekat kedai untuk beli cheese dia saja untuk buat fondue, dan kemudian biasanya dia orang pakai wine ataupun yang minuman beralkohol, tapi kita boleh tukarnya dengan menggunakan apple cider. And kita beli yang ni for 800 gram, boleh makan lebih kurang 4 orang. Kita makan dengan daging. Beef kita bakar beef tu. Nothing much you can expect. Jadi hari ni saya nak buat satu masakan yang dengan apa yang ada, tapi nak buat dia yang delicious. Okay. Itulah dia, sekejap fondue, sekejap fondue, sekejap fondue, sekejap fondue. Tapi dua-dua tu adalah benda yang sama lah kita refer. Kalau kata nak buat ni sebenarnya mudah saja. Kita boleh makan dengan roti, memang roti yang keras-keras sedikit. Beli tu dah siap, dan kemudian pergi ke kedai cheese, pergi beli grated cheese, cheddar cheese, dia bawang putih kita tenyih-tenyih ke periuk dia dulu lah sebelum kita masak. Butter, susu segar, garlic powder, black pepper grinded, apple cider. Kalau dia nampak macam cair sedikit, dia tak flowy sangat tu, kita boleh letakkan sedikit tepung jagung. Senang saja sebenarnya. Kalau kata kita beli dekat kedai, harga dia semangkuk saja dah 45 Swiss franc. Itu pun belum tentu halal kerana dia menggunakan wine supaya tekstur tadi tu jadi lembut dan flowy. Nombor 4. Mengopi, menyembang, melepak-lepak ataupun kita nak buat apa saja, bergolek-golek pun tak apa. Di Lauterbrunnen, sebuah kampung yang pada saya yang tercantik di Eropah, mungkin di dunia. Kalau ada yang kata ratingnya Hallstatt yang paling cantik di dunia, tetapi saya tak setuju. Saya rasa inilah kampung yang tercantik di dunia. Pengalaman kita mengopi dekat situ, kita merasai hot chocolate adalah pengalaman yang sangat priceless. Beginilah cantiknya pemandangan Lauterbrunnen semasa musim sejuk. Kita lihat macam mana pada musim yang lain. Atasnya nampak rainbow. It's worth climbing up. Seterusnya ialah pengalaman kita kalau boleh bermalamlah di Grindelwald selama 4 hari ke 5 hari, kerana dari Grindelwald kita nak pergi mana-mana tempat yang cantik di Switzerland, semuanya dekat-dekat. Kalau kita nak naik Jungfrau, ataupun kita nak ke Lauterbrunnen, ataupun kita nak explore Interlaken, ataupun kita nak pergi Bern untuk shopping sekejap-sekejap, ataupun nak ke Geneva sekejap untuk beli jam Rolex, masih lagi boleh berkampung di Grindelwald. Kita tengok apa yang best sangat Grindelwald ni. Bersiaran dari Grindelwald, satu kawasan kampung. Okey, sekarang ni berada di penginapan. Rumah ni besar tapi peti ais dia kecil sangat macam ni. Ni peti ais dia. Dan tengok freezer dia kecil sangat. Jadi jangan risau kerana kita ada freezer yang lebih besar dekat sini. Yang ni tempat saya letakkan daging saya. Ini stok daging. Ni daging halal. Dan ni, keras lah. Ada ayam 3 ekor. Adakah anda sebenarnya menyukai untuk melihat muka saya ataupun tengok je alam maya yang ada dekat depan saya ni? Beginilah rumah yang saya duduki di Grindelwald. Rumah tradisional orang Switzerland. Dan juga ini pemandangan di rumah. Dan kalau di depan rumah saya kelihatan seperti begini. Ini semasa musim sejuk diselimut dengan warna putih yang tebal. Dan kalau kita lihat di kampung ini memang kenderaan pun tak banyak. Kampung ini juga berada dalam kedudukan di tanah tinggi. Inilah yang membuatkan kita rasa bila dah pergi ke sini kita tak nak balik. Macam dekat kampung ni, ini salah satu rumah ni adalah macam rumah-rumah yang kami tinggal. Dan juga ada satu kereta api yang naik ke tanah tinggi untuk pergi ke Jungfrau membelah Grindelwald. Tengok kereta api pun dah cantik dah. Satu lagi benda yang menarik dekat Grindelwald ni pasal dia punya kampung dia. Ya Allah, bersihnya. Saya nak belanja macam mana saya buang sampah di Grindelwald. Di sini kalau nak buang sampah, pastikan kita punya bungkusan sampah itu
berpermit. Okey, dekat Swiss ni kita kena ada civic sikit kerana kita kena buang sampah sendiri. Itu rumah kita. Nak bye-bye rumah. Nak ucap bye-bye kita kepada sampah-sampah ni Jun. Okey, sampah-sampah prepaid yang telah dibayar. Ni Protect garbage bag only. Ini dah dibayar. Tak bau. Pasal apa tak bau? Sejuk. Benda-benda tu yang jadi masam-masam semua tu, kalau kat Malaysia janganlah dibuat bandingan. Dekat Switzerland sampah dia pun tak bau. Kalau tanya sama, masa dia tengah tengik paing, sama je. Sampah Malaysia ke, sampah Switzerland ke, sama je. Nombor 6. Yang ini juga jarang orang Malaysia. Boleh kata tak pernah. Saya tak pernah Google nampak orang Malaysia ada gambar dekat sini. Ini adalah sebuah kampung di tepi Tasik Geneva. Tasik Geneva ini adalah sebuah tasik yang besar mensempadani dua negara iaitu Perancis dan juga Switzerland. Di sebelah Perancis, tasik ini dipanggil Tasik Leman. Sempena nama atuk saya, Sulaiman bin Kasbi. Orang kampung Delik, jangan main-main. Okey, bukan. Okay, nanti ada orang cantik tu, nanti dia pembaris. Di sebelah Geneva dipanggil Tasik Geneva. Tetapi di tebing-tebing tasik tadi tu adalah kampung-kampung yang klasik. Dan kemudian ditanam dengan anggur secara berteres-teres. Saya sempat memandu masuk sampai ke teres itu. Pemandangan dia memang sangat romantik. Apapun kita layan, ambil gambar saja, itu pun dah mantap. Okey, sekarang saya belanja semua dekat Lavox. Ini adalah kawasan UNESCO Heritage tanam anggur. Lepas tu dia orang buat wine. Tapi kita tak minum wine dia. Kita tengok anggur dia je. Kalau ada anggur dia, kita makan anggur dia. Tapi masa kita datang di winter, jadi anggur tak ada. Belakang saya tu ialah kereta api ni lalu kat sini, dia akan perlahan sikit lah. Dan dia akan announce yang ini adalah kawasan UNESCO Heritage. Yang ni memang cantik. Dan belakang tu ialah Tasik Geneva. Okey, jom belanja semua pemandangan yang cantik. Ya Allah. Ketujuh, menaiki scenic train dari Zermatt ke Groningen. Tiket dia cuma 110 Swiss franc. Memang mahal lah. Kalau kita convert ke RM, dia sekitar RM500 pergi dan balik. Tapi memang berbaloi. Seriously berbaloi. Manjat gunung Matterhorn ni, bukan nak manjat sampai gunung, tapi tepi gunung dia je. Tapi it's okay lah tempat ni. Itu dekat belakang saya tu ialah gunung Matterhorn. Dan kemudian mengopi di Kum Hotel, iaitu hotel yang paling tinggi di Groningen. Sambil-sambil kita tengok Shibli belanja hot chocolate di Groningen. Shibli? Secawan hot chocolate bersama dengan melihat pemandangan Gunung Matterhorn. Masya Allah. Minum lagi. Sedap ni. Pure hot chocolate, tak ada gula. Menyegarkan. Memang feel dia badan dia rolos sejuk ni. Minum hot chocolate panas-panas. Masya Allah. Masya Allah. Saya belanja sikit view. Meleleh air liur tengok. Okey, itu dia Shibli dari Hotel Kum Groningen. Okey, ini semasa waktu yang bukan winter. Tapi kalau masa winter, kita boleh sledging. Okey, kita bersama Saiful Nang di Groningen. Next ialah kita kena sewa ni lah, slash ni. Dan slash ni sewa 9 Swiss franc saja, lebih kurang dalam RM40 kita lah. Okey lah, yang agak-agak terror bolehlah terus naik ski. Tapi kalau yang tak terror sangat, ski juga adalah satu sukan yang bahaya. Jadi kita naik slash je. Kalau jatuh pun macam jatuh tergolek macam tu je lah. Tak ada teruk sangat.
Ya Allah. Tergolek. Tak boleh lupa macam mana perasaan kita tergolek dalam snow. Memang dalam tu snow tu. Saya rasa masa saya berdiri tu, snow tu saja dekat paras pinggang. Dan masa tu dengan kamera, dengan bag-bag saya yang macam Ninja Turtle tadi tu semua keluar dengan berliputan snow. Ya Allah, tapi memang seriously, ini pengalaman yang sangat power. Tak ada teruk sangat. Yang ke-8 ialah kita dah naik Ronegrat tadi tu, turun kita shopping coklat, shopping pisau apa semua tu, dan kita bermalam di Zermatt. Zermatt ni memang cantik sih. Kerana apa? Bandar dia bandar carbon free. Cuba bayangkan lori pun pakai bateri. Ini kalau kata siapa-siapa yang naik lori kat situ kan, teksi dia dengan apa semua kenderaan, semuanya kenderaan elektrik. Jadi kena pastikan siapkan power bank yang besar-besar kalau kata tersadai tepi jalan. Bolehlah pakai power bank tu. Bolehlah sikit. Tak boleh kot. Pengalaman yang ke-9 yang paling you all rasa, yang ni paling rare lah. Sepanjang saya pergi ke Switzerland, pergi balik, saya tak pernah berselisih dengan orang Malaysia yang pergi ke tempat ini. Inilah tempat yang bernama Sungai Verzasca. Sungai Verzasca ni dia tak jauh juga dengan empangan Verzasca yang dikenali sebagai empangan yang besar, tinggi, yang digunakan kadang-kadang dia orang buat bungee jumping dekat situ. Saya pun tak tahu macam mana dia buat bungee jumping. Saya tak pernah try. Tetapi Sungai Verzasca ini dia sangat jernih. Saya pun sekarang berada di lokasi kejadian. Kita lihat siaran langsung. Okay, silakan saya Funang yang berada di Verzasca River pada hari ini. Silakan. Saya sekarang berada dekat tempat yang jarang-jarang orang pergi. Terutama sekali orang Malaysia, of course. Dan kalau tengok dekat tempat ni, mana ada orang lain selain kita saja. Dan you will not believe this. Dekat jalan ni. Yes, cantik kan? Dan ni dia. Dan pada kebiasaannya, waktu semasa musim panas, orang akan terjun daripada jambatan ni terus ke bawah ni setinggi lebih kurang 30 kaki ketinggian dia. Seperti ketinggian macam mana saya terjun semasa di New Zealand hari tu. Dua. Tiga. Ayah nak ambil berapa? 5. Macam mana orang bunuh diri ya? Okay lah, naik balik lah. Jangan macam tu. Malu seluruh Malaysia ni. Rakaman tetap akan keluar. Menang yang gah tu tak jadi terjun. Okay. Tiga. Itulah dia saku akhir. Cuma sekarang ni time winter, cara naas kalau kita terjun sekarang. Tapi jangan risau kalau kata kita terjun, walaupun dalam air ni kurang 15 kaki dalamnya, tetapi jangan risau kalau kita lemas pun orang yang nak selamatkan tu boleh nampak kita sampai ke dasar. Memang senang nak kutip. Dan yang terakhir sekali, yang ke-10 yang tak lain tak bukan yang agak klise untuk semua orang yang pergi ke Switzerland ialah chocolate hunting, pisau hunting dan juga swatch hunting, dan juga yang terakhir jam kuku yang kita boleh dapatkan di Switzerland dengan harga yang mahal. Memang mahal harga dia. Kalau kata convert memang mahal lah, tapi kalau kata kita beli yang dah sampai ke Malaysia lagilah mahal. Tapi kalau kata relatively, kalau kita beli dekat sana murah. Ada coklat-coklat yang buatan Switzerland yang terkenal seperti Lindt dan juga Toblerone. Kita boleh makan macam makan cikadis saja dekat sana. Rasa macam tak bersalah kerana terasa macam murah semuanya. Dan sehingga kepada peringkat coklat-coklat yang sebiji itu harga dia sampai 10 euro.
harga-harga yang ada dekat situ menyebabkan saya melihat Ferrero Rocher itu sebagai coklat murahan dah. Jadi inilah sebenarnya pengalaman-pengalaman kami dalam Raycation. Kalau you all tak tahu pasal kita berada dalam Ray TV sebelum ini, mungkin sebahagian dah kenal Raycation tu macam mana. Tapi Raycation adalah sebuah syarikat pengembaraan yang gila-gila dan mempunyai itinerary yang sangat rare. Sebab itu kita pergi tempat-tempat yang rare, gambar dia pun ya Allah, gambar yang sangat-sangat menakjubkan. Alhamdulillah, sekarang ini sementara kita tidak dapat nak ke mana-mana, jadi kita explore kecantikan Malaysia. Dan sekarang ni dekat dalam Malaysia pun kita dah tak boleh nak rentas sempadan, tak boleh nak rentas daerah pun, jadi kita terpaksalah throwback ini untuk bagi you all semua panas. Dalam masa yang sama kita terasa juga dalam hati kita kerinduan untuk travel. Hai, dah lama tak bau minyak kapal terbang.